بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada korang yang mana dah subscribe untuk Cengkeh Channel. Kepada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe untuk tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Cengkeh Channel. Hari ini akak akan sampaikan satu karya dari Zarina Zahari, di mana karya beliau mengenai kisah bidan yang kejam. Kalau korang nak dengar, jom bersama dengan akak. Abang, tolong abang, tolong, sakit abang. Laungan penuh azab tersebut tak sedikit pun disedari oleh suami Salma. Itulah jeritan dan laungan seseorang yang bernama Salma, wanita malang yang didatangi kekejaman. Suami Salma sedang ralik bersembang dengan rakan dia. Ada kalanya sembangnya tu kedengaran agak meninggi diri. Tanpa dia sedari, si isteri sedang bergelut dengan maut. Sementara tu, di dalam situasi Salma, kepala bidan Puyah makin rakus mengerjakan celahan kaki Salma. Salma kehilangan banyak darah lah. Wajah Salma jadi pucat. Mulut Salma jadi tenganga tau. Kesakitan, terkejut. Peluh membasahi tubuhnya Salma tu. Jari jemari Salma masih menggenggam hujung bantal. Digenggamnya sekejap yang mungkin. Bayangkanlah betapa sakit yang sedang dialami oleh Salma. Melahirkan seorang anak ibarat nyawa di hujung tanduk. Hargailah ibu kita selagi mereka masih ada. Titiplah doa untuk mereka jika mereka sudah tiada. Zuriat pertama Salma hancur. Lelehan darah membanjiri lantai papan beralaskan tika mengkuang dikala Salma berada dalam keadaan menanggung kesakitan tersebut. Kepala yang masih kecil terpisah dari badan. Itulah nasib si comel berjantinakan perempuan tu. Tangan kecil bayi tu juga menjadi tempat ratahan. Begitu juga dengan kaki. Kepala bidan Puyah ni berselirat tau dengan tali perut bayi tu. Tapi dia masih lagi tak puas hati. Masih tetap meratah dan meratah. Mulut bidan tu penuh dengan darah. Meleleh-leleh darah. Mual lah pendek kata kalau kita lihat depan mata. Berdecik-decik bunyi setiap kali dia memamah daging si kecil yang malang tu. Bukan tu saja tau. Malahan uri juga dia umpamakan seperti meratah daging je. Daging biasa yang macam kita makan daging goreng, daging steak macam tu. Darah kian membuak-buak tau time tu. Lencun kain batik Salma dibuatnya dengan keadaan tersebut. Pandangan mata Salma makin lama makin kabur. Makin lama makin kabur. Tercungap-cungap dia cuba untuk mengambil nafas. Osman, kenapa kamu tak tunggu Salma? Bebel Mak Leha. Mak Leha ni dia ibu Osman. Di sisi dia masa tu, di sisi Mak Leha tu lah, kelihatan seorang perempuan separuh baya, lebih kurang Mak Leha juga. Osman dengan rakan dia yang duduk sembang tadi, si Zaki nama dia, mereka saling berpandangan antara satu sama lain. Bidan Munah, habis siapa yang dengan Salma kat dalam bilik? Allah! Itulah pekikan terakhir yang terluah dari mulut Salma sebelum tubuh Salma jadi kejang kaku di dalam bilik dia. Bau hanyir semakin menguasai ruang udara bilik Salma. Bilik dia sederhana luas je, tak luas mana. Walaupun
tingkap masa tu sangat luas terbuka tau. Darah Salmah ni jadi kering kontang. Mata Salmah terjegil. Salmah dah jadi arwah. Arwah Salmah ni dia kelihatan mengerikan pada sesiapa yang melihat situasi keadaan tubuh dia pada ketika tu. Salmah! Jerit Osman masa tu baru nak kelang kabut, berlari naik ke rumah. Diikuti pula dengan Zaki dengan Mak Leha. Sama juga masing-masing dah cemas. Hanya bidan Munah je yang sebenar tu je masih lagi tercegat dekat laman. Sambil terkumat kamit mulutnya bidan Munah tu, dikala mata dia tu mengintari sekeliling melihatkan sesuatu. Dia faham tau. Aku dah pesan Osman, aku dah pesan. Kenapa kau tergamak tinggalkan Salmah seorang diri? Kau tahu tak tu siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam masa yang sama, bidan Munah yang sebenar meneruskan perlawanan dengan sesuatu yang hanya dia saja nampak. Orang lain tak boleh nampak. Dia juga menggiling-gilingkan kepala dia. Inilah akibat tak dengar akan nasihat dia yang dah lama dah menjadi bidan dekat kampung tu. Osman dia langsung tak nak dengar tau. Kalau Osman dengar akan nasihat mak bidan tu, dah pasti bawah rumah iaitu kolong dipenuhi dengan pasu yang berisi daun mengkuang. Benda bertali perut yang merambu tu takut pada pokok berduri. Boleh fahamkan apa benda tu? Sayang, pekik Osman bila pintu yang jenuh lah dia tendang, dah pun terbuka dengan sendiri. Lepas tu Osman dia berlari, dia mendapatkan tubuh yang berlumuran darah tu, tubuh isteri dia. Zaki dengan ibu Osman dia terkaku tau, berdiri dekat depan pintu, dekat muka pintu. Terkejutlah bila melihat pemandangan ngeri dalam bilik tersebut. Paling menyayat hati apabila mata masing-masing terpaku apabila terpandang ke arah sesuatu yang dah tak berupa lagi. Memang ngeri sangat. Maafkan abang Sal, maafkan abang. Ya Allah, anak kita Sal, anak kita. Raung Osman dia masih lagi memeluk tubuh kaku isteri dia tu sambil mata tetap memandang ke arah tubuh kecil yang dah tak sempurna time tu. Serpihan daging si kecil tu ada sisanya lagi. Zaki rakan kepada Osman juga dia jadi tergadah tau, sebab itu merupakan kali pertama dia melihat suasana yang berdarah sebegitu rupa sekali. Pemandangan yang terlalu menyayat hati. Kain batik Salmah lencun dengan darah. Celahan kaki terselak dan masih lagi luas tenganga. Celahan kaki tu dibanjiri dengan darah merah. Cuba bayangkan. Sudahlah Tuman, sudahlah. Jika kau menangis air mata darah sekalipun, Salmah kau tu takkan kembali nak. Pujuk Mak Leha, dia tak sampai hati tau nak marahkan anak tunggalnya tu lagi. Walaupun dia ni sangat-sangat menyayangi menantu dia, arwah ni, yang juga merupakan menantu tunggal kepada Mak Leha. Bidan Munah dia baru je naik ke rumah tu, lepas tu dia baru je sampai ke bilik. Sungguh dia tak menduga tau, sebegitu sekali keadaan Salmah yang sudah menjadi arwah. Sangat aib dan sangat mengerikan. Aku tak sangka kau makin kejam. Aku tak sangka. Tak sangka. Menolak bidan Munah, masa minda dia terlukis wajah seseorang. Terbayang-bayang wajah seseorang. Dia dapat agak siapa punya angkara. Bidan Munah dia juga kesian bila dia melihat ratapan Osman. Siapa yang tak kesian dengan keadaan isteri yang macam tu dan anak yang meninggal macam tu. Osman masih lagi meratap seperti orang yang tak waras tau. Tapi sedikit demi sedikit lah dia dapat ditenangkan selepas tu. Walaupun macam tu, dia seakan tak nak melepaskan jenazah arwah isteri dia tu untuk pergi. Dia memang tak nak, dia kalau boleh dia nak hidup sentiasa tau. Macam tu lah, kata meratapi kepada satu-satu kematian yang mengejutkan. Tanpa ada rasa takut atau jijik, kepala arwah isterinya Osman tu masih erat dalam dakapan dia. Osman, Leha, aku rasa eloklah kita
percepatkan pengebumian arwah. Janganlah kita seksa dia lagi. Kata bidan Munah. Munah, aku tahu kau tahu sesuatu. Bagi tahulah. Mak Leha dia bersuara setelah puas dia menangis. Air mata yang masih bersisa pada permukaan pipi Mak Leha tu diseka menggunakan hujung selendang dia. Sangat sedih. Sekarang ni, tinggallah mereka berdua sahaja. Suami tercinta dah lama dah pergi menghadap Ilahi. Tinggal dia dengan anak dia je lah. Tak ada lagi gelak tawa Salmah, apatah lagi suara si kecil sulung keluarga tu yang dijangkakan memang bakal dilahirkan. Tak ada. Zaki tiba-tiba teringatkan sesuatu. Mak Leha, baru saya teringat. Mak Leha yang mendengar terus memasang telinga, begitu jugalah dengan yang lain. Zaki bagaikan ada rahsia yang dia nak bagi tahu pada mereka semua. Apa dia, Zaki? Apa yang kau nampak? Osman dia kembali menyoal dengan nada yang tak sabar. Saya ternampak satu kelibat. Tapi kelibat tu sangat laju naik ke atas rumah kau. Man, memang kelibat tu naik rumah kau, Man. Aku tak tahu dia pergi ke mana selepas tu. Tapi aku rasa aku tahulah benda apa tu, kata Zaki lagi. Apa yang kau nampak, Zaki? Suara Osman semakin menekan. Kepala arwah Salmah semakin dirapatkan ke dada dia. Zaki, dia pun memandanglah ke arah bidan Munah. Bidan Munah sama juga, dia memandang ke arah Zaki dengan penuh persoalan. Kenapa pandang dia macam tu? Tapi dalam hati bidan Munah, dia seakan dapat menangkap apa yang nak diperkatakan oleh Zaki. Mak Leha pun dia menyoal lah soalan yang sama. Malahan suara dia lebih tegas. Macam satu paksaan lah macam tu. Nak tak nak, Zaki dengan suara terketar-ketar dia tu, dia bagi tahu apa benda yang dia nampak tu. Dia pasti kelibat tu adalah penanggal. Sebab jantung serta tali perutnya berjuraian. Mengucap Mak Leha, manakala Osman pula dia makin rapat dengan tubuh kaku isterinya tu. Bidan Munah juga dia tahu, tapi dia tak nak menambah lagi kesedihan dalam rumah papan sederhana luas tu. Leha, aku rasa mari kita buat dulu apa yang patut. Jangan kita seksa arwah Salmah lagi. Marilah kita panggil orang surau untuk bantu kita. Kita mandikan, biar kita je yang buat. Sahut bidan Munah yang merupakan ahli karyah mandian jenazah perempuan surau kampung mereka. Bukan sekadar bidan saja tau. Man, tolong Man, jangan kamu seksa lagi arwah. Kalau kamu betul-betul sayangkan dia, pinta Mak Leha dia memujuk betul pada anak dia. Zaki dah pun turun ke bawah dan dia pergi cari motor sebab dia nak pergi ke surau. Osman akhirnya aku jugalah, walaupun dia masih tak reda lagi dengan pemergian arwah isteri dia serta anak sulung mereka tu. Dalam masa yang sama, Osman sebenarnya dia sedang merangka sesuatu. Dia mesti menuntut bela atas kematian arwah. Kalau betul ni kerja bidan hujung kampung tu, Osman tak akan lepaskan perempuan tua tu dan perempuan yang menakutkan tu tinggal seorang diri setelah dibuang oleh penduduk kampung sebab ilmu salahnya tu. Tak kurang dari beberapa jam, Osman dengan Zaki dia dah selesai memanggil orang surau sebab mereka nak kebumikan jenazah pada waktu tu juga. Tak nak tangguh-tangguh dah, tak nak lengah-lengah. Subuh juga memang dah tak lama dah. Jadi Mak Leha dia cuba tahan tangisan dia masa tu. Dia dengan bidan Munah pergi mandikan arwah Salmah. Darah dari pintu, darah arwah Salmah tu masih lagi keluar meleleh sepanjang kaki bermula dari peha. Memang sangat tragis. Bidan Munah ni dia terpaksa mengambil sesuatu untuk disumbat ke dalam supaya pengaliran darah tu dapat dikurangkan sedikit. Itulah ikhtiar dia. Allahu Akbar. Mak Leha terpekik tanpa sengaja tau. Sebab dia terkejut bila mata arwah yang tertutup terbuka semula. Lepas tu terjegil tepat pada mata Mak Leha tu. Dia yang masa tu dia nak mencebok air lah untuk dijiruskan ke muka arwah ni. Terus terlepas cebok tu. Dan cebok tu jatuh terkena dengan kaki dia. Sakit sangat.
Memandangkan dalam tu ada banyak air kan memang sakit lah. Bidan Munah seraya dengan tu digelengkan kepala. Lepas tu dia mendekati wajah jenazah sambil dia membaca sesuatu. Beserta dengan telapak tangan dia meraup wajah pucat arwah Salmah. Bidan Munah tahu dengan cara kematian yang macam tu rupa memang akan ada banyak dugaan. Oleh kerana itulah dia nak mempercepatkan proses untuk kebumikan jenazah. Setelah kelopak mata arwah tu kembali tertutup, Bidan Munah dia mendekati Mak Leha pula. Lepas tu wajah Mak Leha tu dibasahkan dengan yang dia bacakan potongan ayat Al-Quran tadi. Adalah dibaca sebelum tu. Zaki dan Osman sama juga turut diduga time tu. Daripada enjin motor mati secara tiba-tiba dekat tengah jalan yang terapit dengan deretan pokok merendang, pokok yang meninggi. Lepas tu dia keteguran time tu tau. Osman dia turun dulu dari atas motor sebelum Zaki. Pada masa Osman turun, ada angin menyelinap masuk ke belakang tubuh Osman. Zaki pada mulanya dia tak perasan akan perubahan yang berlaku pada sahabat dia tu. Sehinggalah, Man, kau kenapa? Man, Zaki dibingkas bangun dari duduk dia tu. Lepas tu langsung dia tak jadi dah nak betulkan rantai motor yang tercabut. Tubuh Osman disentuh, lepas tu ditepuk supaya rakan dia tu sedar. Tapi Osman tetap juga mematungkan diri dia dengan mata pula tu terbeliak macam tu. Akak buat mata terbeliak, ada yang tak suka tengok tau. Nasiblah Zaki dia mempunyai sedikit ilmu serta dia kuat semangat. Jadi Zaki dia tahulah Osman sedang diganggu. Tambahan pula, dia sekarang ni berada dalam keadaan susah hati. Memang mudahlah untuk sukmanya tu diganggu oleh sesuatu yang halus. Osman terus mengilai secara tiba-tiba. Angin juga sekejap tu menghembus kuat. Pokok-pokok meliuk lintuk serta daun pokok saling bergesiran. Zaki dia merenung tingkah laku Osman. Dia tahu yang ada dalam tubuh Osman tu merupakan jin betina. Dia tahu. Mat kamit lah mulut Zaki, dia bacakan segala ayat lazim yang dia tahu selama dia belajar. Osman dia terus meronta saat tangan Zaki tu memegangkan bahu dia. Osman dia sebenarnya nak gigitkan si Zaki tu, tapi Zaki lagi pantas. Zaki tempis lah. Kau ingat kau kuat? Bentak Osman dalam rontaannya tu. Sekali lagi dia mengilai tau. Sekiranya semangat Zaki tak kuat, dah lama dah Zaki tu cabut lagi. Aku minta kau pergi. Tolong keluar dari jasad ni. Zaki masih lagi enggan melepaskan tubuh Osman yang sedang kerasukan tu. Suasana tenang semakin bertambah kecamuk tau. Apabila angin semakin rakus bertiup dan seolah-olah hanya dalam kawasan mereka berada tu sahaja yang sedang ditiup angin. Di bahagian lain tak kelihatan sedang ditiup angin. Tidak, aku takkan keluar. Aku takkan keluar. Pekik serta bentak benda yang ada dalam tubuh Osman tu sambil dia meronta kuat. Memang Zaki sendiri ada ketikanya dia tak mampu nak memegang. Sudahlah hanya mereka berdua je yang ada dekat situ. Satu orang pun tak lalu kat situ untuk Zaki minta bantuan. Memang tak ada. Mungkin sebab dah tengah malam kot, orang dah tak nak lalu. Jadi Zaki dia tahulah benda tu. Tetap dengan kedegilan dia tetap juga dia tak nak keluar dari tubuh Osman. Zaki terpaksa berkasar dengan rakan dia tu. Lepas tu Osman tu tumbukkan Zaki sehingga Zaki terjatuh terbaring atas tanah. Sebelum Zaki dengan pantas dia memeluk ibu jari kaki Osman sambil dia membaca ayat-ayat lazim serta membakar jin. Sementara tu kan, dekat rumah Osman pula, Mak Leha serta beberapa orang jiran dan juga orang-orang surau ternanti-nanti dengan kehadiran mereka berdua tu. Tok Ketua dia minta beberapa orang pemuda kampung pergi carikan Osman tu, pergi carikan Zaki tu, sebab hari dah semakin ke arah subuh dah ni.
perlu cepat. Lebih kurang dan tak melebihi sejam lah. Pemuda-pemuda kampung tu akhirnya menemui Zaki dan juga Osman. Nasiblah Osman pada masa mereka ditemui tu dah pun sedar dari kerasukan. Walau macam tu pun, Zaki dia merahsiakan apa yang terjadi sebenarnya. Zaki tak nak menambahkan lagi keresahan dalam hati Mak Leha nanti. Di rumah papan hujung kampung pula, tinggalnya seorang bidan kampung di mana khidmat dia dah tak diperlukan pun lagi. Puyah, nama dia Puyah. Atau bidan Puyah dulu ni memang sangat dikenali bukan sahaja dalam kampung, malah kampung-kampung yang berjiranan dengan kampung mereka pun memang kenal sangat dengan bidan Puyah. Tapi kan, bila tembelang dia dah pecah, orang-orang kampung mulalah takut nak menggunakan khidmat dia membidani isteri-isteri mereka yang ingin melahirkan anak. Terutama sekali kelahiran bayi sulung. Seakan-akan ada itulah pampahan ya dalam kampung tersebut. Setelah Tok Ketua mengarahkan dia tinggal dekat ujung kampung, serta jangan mengganggu penduduk kampung lagi. Macam tu. Kita imbas sikit beberapa bulan sebelumnya tu. Aku bersumpah dengan kamu semua. Aku bersumpah seluruh penduduk dalam kampung ni tak akan aman. Kau dengar tu Tok Ketua, tak akan aman. Pekik Puyah meronta-ronta dia nak lepaskan diri dari pegangan tangan para pemuda kampung dia. Sudah, bawa dia pergi sekarang juga. Puyah, kami semua tak takutlah pada ugutan kau. Kau yang sepatutnya kena ingat bahawa yang atas itu lagi berkuasa. Bukannya ilmu sesat kau. Sudah, cepat bawa dia pergi. Tok, pagar sekali Tok kawasan sempadan, kata Tok Ketua sambil menerima anggukan dari seorang lelaki yang dikenali sebagai Pawang Majidi. Kau ingat Kasim, kau ingat. Teriak bidan Puyah dia memekik, lepas tu dia meronta-ronta. Akibat daripada rontaan yang terlalu kuat, bidan Puyah ni terduduk atas tanah. Tapi tak sedikit pun rasa kesian dalam hati pemuda yang berada berdekatan dengan dia. Tubuh renta tu tetap diseret secara terus-menerus dan bergili-gili tangan pemuda demi pemuda. Mulut Puyah bergumam sesuatu. Umat kami. Kedengaran ada bunyi benda retak. Makin lama makin kuat. Ya Allah, lari. Pekik penduduk kampung yang tersedar rumah milik bidan berilmu sesat tu roboh dengan sendiri. Semua pakak-pakak duk lari selamatkan diri. Lintang pukang lah. Semuanya cuba untuk selamatkan diri masing-masing, termasuklah ketua kampung, Kasim, Pak Kasim. Bidan Puyah yang sedang diseret secara kasar terus ketawa mengilai. Semenjak daripada hari tersebut, keadaan kampung jadi huru-hara. Yang paling menakutkan apabila tirai malam sudah berlabuh. Anak-anak kecil yang selama ni seringkali balik lewat dari kelas mengaji, masa tu menjadi takut tau untuk pergi ke kelas mengaji. Tak ada lagi dah wajah-wajah anak muda yang nak melepak dekat tepi jalan dengan gitar kapuk mereka tu. Dan ini termasuklah warung yang berada dekat kampung tu, dekat kedai tepi jalan tu. Mereka juga akan kelang kabut mengemas kedai mereka tak terkala jam menghampiri ke pukul 7. Semua pakat-pakat nak tutup kedai lah sebab nak balik segera ke rumah, nak balik awal. Tak seperti kebiasaan sehingga lewat malam, barulah slowly nak balik. Kalau ada yang tak bernasib baik, selalunya jaga atau pekerja kilang, serta yang bekerja jauh dekat pekan di mana bas tak masuk sampai ke dalam. Nak ke tak nak, mereka ni kenalah menapak beberapa batu untuk masuk ke dalam kampung, nak balik rumah. Jadi mereka ni pasti akan terserempak serta diganggu oleh kepala terbang atau lebih dikenali sebagai penanggal. Awal-awal gangguan tak ada siapa pun yang tahu apa kepuncanya, sehinggalah berlakunya beberapa siri kematian yang membabitkan ibu yang sedang melahirkan anak. Kematian tu pula bukan seperti kematian yang sakit, malahan lebih ngeri dari mati kerana kemalangan jalan raya. Siapa yang kau jemput tadi Hasan? Ini baru bidan Munah, teriak wanita separuh umur tu kepada menantu dia.
pekikan ngeri mengejutkan mereka. Ya Allah, Mak, anak aku. Pekik wanita separuh baya tu serta menantu dia. Kelang kabutlah mereka ni naik menapak atas tangga, naik tangga. Bidan Munah menggeleng lagi kepala dia. Nampak gayanya Puyah ni makin melampau ni. Dah tersangat dah ni. Dan dia harus berbuat sesuatu. Boleh dikatakan hampir setiap minggu akan kedengaran ada bayi yang baru lahir mati beserta dengan ibu dia sekali. Tak guna kau Puyah. Pekik Hasan. Jenuh mereka-mereka yang ada kat situ cuba nak meredakan kemarahan Hasan tu. Apatah lagi saat diri dia dipersalahkan. Semenjak dari hari tu, Tok Ketua mengarahkan supaya diadakan rukun tetangga nak mengawal. Apa guna rukun tetangga, Tok? Yang kita lawan ni bukan orang lagi, Tok, tapi syaitan. Kami sokong, Tok. Habis tu kamu semua nak aku buat apa lagi? Kita kena hapuskan bidan tak guna tu dengan cara yang sama, Tok. Sampuk seorang pemuda yang menampakkan diri dia dari celahan penduduk kampung yang sedang ramai-ramai dekat depan rumah Tok Ketua Kasim tu, sedang berbincang, macam-macam perbincangan lah. Baik, kalau begitu yang kamu semua inginkan, aku akan tunaikan. Aku akan menemui seseorang sekejap lagi. Seeloknya sekarang, Tok, sekarang. Lagi cepat, lagi baik. Puyah dah melampau, Tok. Celah pemuda yang sama. Serentak dengan yang lain juga bersuara dengan cadangan yang sama. Tok Ketua terpaksalah aku. Dia minta beberapa orang pemuda tetap berjaga kat situ dan beberapa lagi ikut dia untuk menemui seseorang yang dia katakan tadi. Kini kembali kepada perjalanan cerita tadi. Tak ada sesiapa pun yang buka mulut. Orang surau memenuhi ruang hadapan sementara jenazah Salmah sedang dalam proses untuk dikafankan. Osman, dia masih lagi tertanya apa yang dah berlaku sebenarnya. Tapi walau dia bertanya macam tu, dia tetap buat macam biasa. Air mata dia mengalir sendiri tau. Sebab dia sayang isteri dia. Saat dia terpandang ke wajah pucat arwah isteri dia tu, memang auto air mata dia tu memang mengalir. Mak Leha bangun dan mula berbisik pada mereka yang berkenaan. Mak Leha menghampiri Osman, lepas tu dia bisik. Mak Leha waris untuk memandang jenazah buat kali terakhir sebelum dibawa untuk dikebumikan. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa yang buruk atau yang mengaibkan mereka berlaku. Hanya ketika proses nak mandi sahaja tadi. Walaupun macam tu, tak ada sesiapa pun yang perasan Mak Leha ada buat sesuatu pada jenazah. Dia khawatir jenazah tu bangkit semula sebagai Pontianak macam tu. Sesuatu yang khurafat dan tak sepatutnya lah. Memang khurafat lah kan. Setelah selesai dan waris dah pun bertemu dengan jenazah buat kali terakhir, orang surau melakukan solat jenazah. Hanya bidan Munah sahaja yang tak menyertai pengkebumian sebab dia perlu uruskan sesuatu. Dia sekarang ni sedang menapak ke rumah usang dekat hujung kampung tu. Rumah usang yang menjadi tempat berteduh bekas bidan kampung, Puyah. Bidan Munah ni, dia nak bersemuka dengan Puyah ni. Nak bersemuka juga. Bidan Munah dia nak Puyah hentikan segala-galanya. Cukup-cukuplah rasa dendamnya tu. Tok Ketua kampung juga dah menduda dah sebab kehilangan isteri dia masa bersalin. Kalaulah Kasim Ketua kampung gagal nak menghentikan segala-galanya, biarlah dia sendiri, bidan Munah tu sendiri yang hentikan. Angin yang asalnya tadi tenang je, tiba saja dia di depan rumah Puyah, angin pada waktu tu jadi kasar tau. Menolak-nolak tubuh dia macam tu. Segala dedaun-dedaun kering atas tanah, atas takah tangga kan, yang hampir nak reput tu, sama juga berterbangan ke arah bidan Munah ni. Perkara pertama yang dilakukan adalah dia menonggengkan tempayan berisi air cuka. Walaupun payahlah sebab dia tak larat sebenarnya nak angkatkan tempayan tu seorang diri. Terlalu berat. Tapi dia tetap juga buat sebab dirisaukan bidan Puyah tu balik. Dia kena juga tonggengkan air tu sebelum bidan Puyah tu balik. Allahu Akbar. Pekiknya Mak Munah. Baru tempayan yang dirasa terlalu berat tu jadi ringan
serta-merta. Mudahlah kerja dia untuk menolak muncung tempayan tu agar segala air cuka tu membanjiri tanah. Dengan kalimah Allahu Akbar. Angin makin lama makin rakus, tiupannya makin kuat. Berkumat kamiklah mulut bidan Munah ni bacakan segala ayat pelindung yang dia tahu untuk membantu diri dia. Pergi kau dari sini, aku tak ganggu kau dan kau jangan ganggu aku. Ancam dia pada sesuatu yang dia je yang nampak. Sesuatu yang cuba melengahkan kerja dia. Kembang kuncup jantung Puyah yang bergayutan serta terawangan dekat udara time tu. Denyutan dia bertambah laju tau, membuatkan Puyah ni mulai terfikir sesuatu sambil berdecik-decik lah mulut dia tu yang berlumuran darah orang bersalin serta ibu dalam pantang. Dia dah pergi punahkan kat mana tak tahulah. Pada hari tu saja 2 buah rumah dia berjaya masuk. Oi, kenyang dia pada saat tu. Tapi entah kenapalah jantung dia tu mengepam laju sangat, membuatkan dia tu rasa mengah tau. Kenapa jantung aku ni laju sangat ni? Soal bidan Puyah tu dengan mata degilnya meliar. Dia melihat setiap arah dalam laluan sunyi yang terapit antara pokok getah kiri serta pokok getah kanan macam tu. Angin juga agak laju. Hembusan angin itu membuatkan dia yang sekadar kepala tanpa tubuh badan tu rasa macam terbuai. Bukan hembusan dia tau, tapi angin tu lah yang menolak pada kepala tu. Terbuai macam tu. Menitis-nitis darah ke tanah. Sesiapa yang tak bernasib baik kalau lalu dekat bawah laluan dia akan terkenalah titisan darah tersebut dan harus cepat membersihkan darah tu. Khawatir kalau jadi kudis nanti. Tak sampailah beberapa minit, bidan Puyah ni dia memasuki laluan sempit untuk ke rumah dia yang terletak jauh dekat ujung kampung. Entah kenapalah hati dia ni berasa macam tak selesa tau. Dia liarkan pandangan mata dia dekat setiap arah sebab dia rasa macam ada yang tak kena ni. Tak ada sesiapa atau apa-apa pun yang mencurigakan bagi dia time tu. Tempayan aku tumpah. Siapa buat tempayan aku tumpah? Pekik Puyah. Dia dah jadi tak tentu hala dah. Dia pusing ke kanan, pusing ke kiri. Oh gitu. Puyah dia yakin tau, ni mesti ada penceroboh. Dia pun terus terbang masuk melalui tingkap dalam keadaan yang segala tali perut masih mengembang dan menyukarkanlah untuk kepala dia tentu nak masuk ke dalam leher sewaktu proses dia nak sambungkan nanti antara kepala dengan badan tu. Bidan Puyah ni dia semakin memekik. Tubuh dia dah disorokkanlah pula dalam masa bekas bidan yang kuat amalan ilmu hitamnya tu terpekik terlolong kat ruang tamu yang agak luas lah walaupun rumahnya ujung kampung. Sebab tak ada sebarang perabot lah kat situ, kosong kan. Bidan Munah dia keluar dari sudut gelap dan dia dah bersedia dah untuk berhadapan dengan adiknya tu, adik dia. Aku memang dah agak dah, ni memang kerja kau. Apa lagi yang kau tak puas hati lagi Aku dah jadi begini pun kau masih tak puas hati nak kenakan aku. Kau dah jadi bidan sekarang, nama kau dah terkenal. Bentak Puyah dengan mendekatkan kepala dia ke bidan Munah. Adik, sudahlah tu. Kau yang salah faham dengan kami. Kami semua tak buang kau, apatah lagi mahu membenci kau. Tapi kami tak boleh terima ilmu yang kau bawa tu. Sesat Puyah, sesat. Balas bidan Munah, dia menerangkan perkara yang benar. Bukan menegakkan benar yang basah, tapi Puyah tetap membantah sebab dia yang masih lagi tak dapat nak menerima kenyataan. Masanya dah berlalu, tak boleh terima. Puyah terus dia menerpa, lepas tu dia menekamkan bidan Munah sebab dia nak makan jantung kakak dia tu. Kakak dia tu, dia memang tak tahan dah time tu. Bidan Munah dia dah lama dah bersedia dengan serangan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama lagi azan subuh akan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panas, aku panas. Tak guna kau Munah. Pekik Puyah semakin lama dibakari oleh api yang muncul dengan sendiri dia. Maafkan aku Puyah, maafkan kakakmu ni.
Maafkan aku, Buya. Dan berakhirlah kezaliman dan kekejaman dari bidan Puya setelah dibakari oleh api yang muncul dengan sendirinya time tu. Kemudian orang kampung serta tok ketua barulah dia tahu itu memang perbuatan daripada bidan Puya, di mana ketua kampung halau dia sampai hujung kampung. Itulah yang berlaku dan itulah yang diakhiri dengan kisah pada kali ini. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Ilmu, syirik, khurafat semua ni kita jangan ikut. Kita buat apa yang baik sahaja korang. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.